Datuk Seri Yang di-Pertua, beberapa ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak iaitu Bintulu, Limbang, Sepanggar, Sipitang, Tuaran, Kota Kinabalu dan Sandakan telah membangkitkan mengenai isu pembinaan lebuh raya Pen Borneo yang bakal meningkatkan hubung jalin bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, daripada Bintulu dan juga Limbang, projek lebuh raya Pen Borneo di negeri Sarawak akan melibatkan cadangan membina dan menaik taraf jalan sepanjang 936 km. Skop projek ini melibatkan gabungan menaik taraf jalan sedia ada, iaitu anggaran 85% daripada jarak keseluruhan dan 15% lagi melibatkan pembinaan jalan yang baru. Perkara ini telah diputuskan setelah Kerajaan Pusat berbincang dan berunding dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Geometri reka bentuk projek ini akan mengambil kira ciri-ciri keselesaan dan keselamatan pengguna, termasuk meluruskan laluan yang berselekoh dan menaik taraf kawasan black spots. Pelaksanaan projek Pen Borneo di Sarawak ini akan dibuat secara dua fasa. Fasa pertama melibatkan laluan dari Teluk Melano ke Sematan, ke Kuching, ke Serian, ke Sibu, ke Bintulu dan seterusnya ke Miri. Manakala fasa kedua pula melibatkan laluan di bahagian Limbang dan Lawas yang dijangkakan akan dimulakan pada tahun 2018. Pembinaan projek berskala besar ini akan turut melibatkan pengagihan kontrak kerja kepada kontraktor-kontraktor tempatan, termasuk juru perunding dan juga pembekal bahan binaan dari kedua-dua negeri berkenaan. Pada masa kini, projek kick-off lebuh raya Pen Borneo Sarawak telah dimulakan pada 31 Mac 2015 yang lalu, iaitu melibatkan laluan dari persimpangan Nyabau ke persimpangan Bakun sepanjang 43 km. Projek kedua pula melibatkan laluan dari Teluk Melano ke Sematan sepanjang 33 km, di mana ia dijangka akan dimulakan pada bulan Oktober 2015 ini. Manakala segmen-segmen laluan yang lain untuk fasa pertama akan dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun hadapan, iaitu 2016. Keseluruhan projek lebuh raya Pen Borneo Sarawak akan mengambil tempoh 8 tahun untuk disiapkan, iaitu dijangka siap dan beroperasi sepenuhnya pada awal tahun 2023. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk projek lebuh raya Pen Borneo di negeri Sabah pula, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, khususnya daripada Sipitang, Tuaran dan Sandakan, skop projek ini melibatkan projek membina dan menaik taraf jalan sedia ada di Sabah dengan jarak keseluruhan sepanjang 727 km. Pada masa kini, fasa rundingan dengan kerajaan negeri dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan telah memasuki pusingan baru, iaitu mengambil kira cadangan balas daripada pihak kerajaan negeri. Perjanjian konsesi lebuh raya Pen Borneo di Sabah akan dimuktamadkan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini dan pembinaan fizikal pula akan dimulakan pada tahun hadapan. Ia dijangka akan mengambil masa 6 hingga 8 tahun untuk disiapkan secara keseluruhan. Ahli yang berhormat dari Sepanggar pula telah membangkitkan sama ada skop pembinaan jejambat atau flyover dengan izin di Pekan Inanam akan dimasukkan dalam skop projek menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu Sabah. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 262 juta bagi tujuan menaik taraf 2 persimpangan di jalan lintas Kota Kinabalu. Ya, Tuaran bangun. Silakan, Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya terima kasih di atas jawaban tadi. Saya ingin tahu dari segi skop Pen Borneo ini, jalan Pen Borneo ini, adakah berapakah lane sebenarnya yang akan dibina? Dan jika sekiranya setakat 2 lane, adakah ini berarti jajaran Kota Kinabalu tanpa ruli itu tidak perlu dinaik taraf, ataupun adakah dia lebih daripada itu? Terima kasih. Yang Berhormat Tuaran telah membangkitkan satu isu yang sangat
relevan kepada isu Pen Borneo ini. Untuk menjawab yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, walaupun jajarannya belum lagi dapat dimuktamadkan, namun saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa perancangan kementerian adalah untuk menaik taraf jalan daripada 2 lorong kepada 4 lorong, dan yang 4 lorong sedia ada kepada 6 lorong. Yang Berhormat, ya. Terima kasih atas soalan yang dibangkitkan. Dan kembali kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sepanggar, skop projek ini termasuklah menaik taraf jalan 6 lorong 2 hala sepanjang 6.3 km mengikut piawaian reka bentuk JKR R5. Ia termasuklah skop menaik taraf jambatan di Batu 5 Jalan Tuaran berhampiran Wisma Fuk Loi untuk kemudahan dan kelancaran trafik dari arah Pekan Inanam. Projek membina 2 persimpangan di jalan lintas ini merupakan sebahagian daripada skop projek jalan lingkaran luar Kota Kinabalu atau dengan izin Kota Kinabalu Outer Ring Road yang dilaksanakan secara berfasa. Terdapat 10 persimpangan bertingkat yang menjadi keutamaan kerajaan negeri Sabah untuk dilaksanakan di sekitar Kota Kinabalu pada rancangan Malaysia yang ke-11. 2 daripadanya telah pun diluluskan dalam rancangan Malaysia yang ke-10 ini. Hal ini untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat dari Kota Kinabalu yang ingin tahu berapakah jumlah keseluruhan persimpangan bertingkat yang akan dibina di bandaraya tersebut. Pada masa kini, kemajuan semasa kerja ditapak untuk 2 persimpangan bertingkat yang telah diluluskan itu ialah sebanyak 10% dan projek dijangka akan disiapkan pada bulan Julai 2017. Fasa-fasa lain akan dipohon untuk kelulusan agensi pusat dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-11, iaitu di antara 2016 hingga 2020.